وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Apa khabar semua penonton-penonton yang dimuliakan, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah kita pada kali ini dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu kita dalam muka surat yang ke-60, masih lagi surah Ali Imran. Hari ini satu ayat sahaja yang akan kita sama-sama baca dan juga mengenal ataupun mengetahui isi kandungan daripada ayat yang ke-78 insya-Allah. Dan sama-sama kita mulakan dengan doa kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma amin. Moga-moga Allah Taala berikan kefahaman kepada kita terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangi kehidupan kita semua. Alhamdulillah. Dan insya-Allah seperti biasa bersama dengan saya Dr. Arif Musa selaku pentadabbur kita pada hari ini. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Anta apa khabar Syekhana? Ya, alhamdulillah baik. Macam mana perjalanan okey? Alhamdulillah. Hari ini jam sikit tapi okeylah. Alhamdulillah. Baik, hari ini Doktor, hari ini kita satu ayat sahaja. Ya, satu ayat. Ya. Jadi insya-Allah kita akan kupas habis-habisan biiznillah taala. Insya-Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah saya persilakan Fadil Dr. Arif Musa untuk memperjelaskan kepada kita ayat ataupun sinopsisnya insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan di studio pada hari ini. Sihat ke? Alhamdulillah, saya nampak semua elok bertudung kalau bahagian muslimat lah. Kalau lelaki tidak bertudung lah. Kalau bertudung kita masalah lain pula. Ya. Tapi yang untuk perempuan Masya Allah bertudung warna semua warna coklat je. Saya duk perhatikan tadi, ya Allah hampir sama warna dengan Ustaz Tirmizi kita. Allah. Naik satu bas ke Ustaz? Yelah. Ha? Allahu Akbar. Macam ada janji pula. Ya betul. Tapi alhamdulillah bertemu kita dapat berkumpul di dalam majlis Al-Quran ya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana juga. Alhamdulillah, bagaimana sahabat Nabi SAW pada ketika dulu mereka akan berkata sesama sendiri, ta'al najlis nu'min sa'ah. Kata, mari kita duduk dan kita beriman sementara. Ya, jadi kalau kita, bagaimana kita hendak meningkatkan keimanan kita adalah dengan kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. InsyaAllah melalui majlis-majlis begini, melalui program-program sebegini, biiznillahi ta'ala kita akan meningkatkan keimanan kita. Kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita akan berbicara ya seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Qari kita tadi, yang mana kita akan berbicara mengenai ayat yang ke-78 sahaja. Hari ini satu ayat sahaja. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu sinopsis kepada ayat yang ke-78. Jadi sinopsis dia tuan-tuan boleh lihat. Ayat yang ke-78 tuan-tuan menceritakan tentang sikap orang Yahudi yang menipu dalam perkataan mereka. Ya, apa yang dimaksudkan, bagaimana mereka menipu dalam perkataan, insya-Allah kita akan jelaskan sebentar lagi dalam episod pada hari ini. Jadi tuan-tuan, seperti biasa, sebelum kita nak mentadabbur, sebelum kita nak mengupas ayat ini, sebelum kita nak menggali panduan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cuba sampaikan kepada kita dalam ayat ini, saya nak meminta terlebih dahulu daripada Al-Fadhil Ustaz untuk membaca ayat yang ke-78 ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa. Para penonton yang dimuliakan, dan saya juga nak alu-alukan penonton-penonton yang hadir ke studio pada hari ini
Itulah daripada kumpulan Helwa Masjid Ar-Raudah Kampung Parit Masjid Pontian Johor. Ada 2 kali masjid. Sekali lagi, kumpulan Helwa Masjid Ar-Raudah Kampung Parit Masjid Pontian Johor Darul Ta'zim. Orang JDT bersama kita hari ini. Allah Ustaz, Allah. betul, mudah-mudahan insya-Allah sama-sama di mana pun kita berada, kita dapat disatukan ataupun bertemu dengan Al-Quran insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat fokus. Hari ini satu ayat saja 78 saya bacakan terlebih dahulu sebelum kita serah kepada Al-Fadhil Dr. Arif Musa. A'udzubillahi minasyaitanir وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله. Dan sesungguhnya dalam kalangan mereka nescaya ada segolongan yang memutarbelitkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebahagian daripada kitab. Padahal itu bukanlah sebahagian daripada kitab itu, dan mereka berkata itu daripada Allah, padahal itu bukannya daripada Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui. Jadi ayat ini tuan-tuan, kalau kita lihat masih lagi membicarakan tentang golongan Yahudi. Pendek kata bermula daripada ayat yang sebelum-sebelum ini lagi. Kan? Ayat, kalau kita katakan surah Ali Imran itu secara keseluruhan membicarakan tentang golongan Yahudi. Tetapi untuk kita nak lebih memahami ayat 78 ini, kita perlu kembali kepada episod yang lepas tuan-tuan. Bagaimana ayat yang ke-77 Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana orang-orang sebilangan daripada orang Yahudi mereka berjual beli terhadap janji Allah dan sumpahan mereka dengan harga yang murah, di mana mereka menjualkan kepentingan ukhrawi demi untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Jadi apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat sehingga mereka terjualnya kejayaan, kebahagiaan ukhrawi mereka? Antara yang perkara yang mereka buat adalah wa inna minhum la fariqai yalwuna alsinatahum bil kitab. Terdapat sebahagian daripada ahli kitab itu, ya, segolongan daripada mereka yang yalwun. Yalwun ni agak menarik. Yalwun ni bermaksud mereka memutarbelitkan. Mereka membengkokkan lidah mereka. Ini seolah-olah satu ekspresi yang menunjukkan betapa mereka ni sewenang-wenangnya mengubah kitab Taurat. Mereka memutarbelitkan lidah mereka sewaktu membaca kitab Taurat. Litahsabuhu minal kitab, agar kamu wahai orang Islam, bila kamu dengar perkara tersebut, kamu menyangka bahawa perkara itu adalah daripada kitab Taurat. Wa ma huwa minal kitab, sedangkan ayat yang dibaca itu bukanlah daripada kitab Taurat. Apa yang berlaku ni tuan-tuan? Apa yang berlaku adalah ulama-ulama Yahudi pada zaman Nabi SAW, mereka menukar-nukar kitab Taurat itu dengan sewenang-wenangnya. Mereka orang kata membengkokkan lidah mereka, memutarbelitkan lidah mereka agar umat Islam pada ketika itu menyangka, oh ini memang ajaran daripada Taurat. Kan? Sebagai contoh, saya bagi contoh, kalau Ustaz, kalau kita lihat ya Ustaz, contoh mereka mengubah baris di dalam kitab Taurat. Kalau kita ambil contoh di dalam Al-Quran tuan-tuan, Maliki Yaumiddin. Ia bermaksud apa? Yang menguasai hari pembalasan. Kan? Kalau saya tukar Ustaz, Maliki Yaumiddin, dia dah berubah makna.
iaitu yang memiliki hari hutang. Kan? Jadi makna itu terubah langsung. Jadi itu yang dibuat oleh golongan orang Yahudi. Di mana mereka dengan secara licik, mereka mengubah sedikit sahaja, mengubah baris sana dan sini sehinggakan ia mampu memberi makna yang berlainan. Dan apakah yang mereka buat? Bahagian mana di dalam kitab Taurat ni yang mereka buat? Bahagian terutama sekali bahagian yang berkait dengan sifat-sifat Nabi SAW. Kerana kita sebagai umat Islam dan mereka juga orang Yahudi sedar bahawa Nabi SAW adalah seorang Nabi yang telah dikhabarkan di dalam kitab-kitab yang sebelum ini. Kan? Cuma bila mana datangnya Nabi SAW kepada mereka dan mereka melihat Nabi SAW, mereka mengakui sifat yang ada di dalam kitab Taurat sama sebiji dengan apa yang mereka lihat pada Nabi SAW. Jadi apa yang mereka perlu buat? Mereka mengubah sedikit apa yang ada di dalam kitab Taurat supaya apa? Supaya ia tidak mencermin kepribadian Nabi SAW. Jadi pada ketika itu mereka boleh kata ini bukanlah Nabi yang telah dijanjikan kepada kita, bahkan ini adalah Nabi yang palsu. Jadi nampak tuan-tuan bagaimana perilaku perbuatan orang Yahudi yang sangat-sangat jahat. Kenapa mereka berbuat sedemikian? Berkata Al-Imam Ibn Ashur, ia adalah supaya mereka dapat memberi justifikasi, mereka dapat memberi alasan terhadap apa sahaja maksiat yang mereka buat. Tuan-tuan, ini adalah satu perbuatan yang sangat hina, satu perbuatan yang sangat keji yang kita perlu hindari sama sekali. Kita berehat sebentar tuan-tuan, kembali sebentar lagi My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. جاهنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ
من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Sadaqallah. Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Yang kita masih lagi pada ayat yang ke-78 tuan-tuan, muka surat yang ke-60. Ya. Sebentar tadi kita berbicara bagaimana segolongan daripada orang Yahudi, mereka memutarbelitkan lidah mereka. Mereka mengubah kitab Taurat dari segi baris ataupun dari segi bunyi makhrajnya, agar ia tidak mewakili makna yang sebenar dan memberikan makna yang berlainan. Tujuannya kenapa? Litahsabuhu minal kitab. Agar kamu yang mendengar, iaitu umat Islam yang mendengar kitab Taurat ini menyangka bahawa inilah kitab Taurat, sedangkan Allah mengatakan wama huwa minal kitab. Sedangkan apa yang dibaca itu bukanlah daripada kitab Taurat. Ya, dan tuan-tuan, Al-Imam Ibn Ashur, Syekh Ibn Ashur menyebut ayat ini kenapa mereka melaksanakan sedemikian, agar mereka dapat memberikan alasan ataupun justifikasi terhadap perbuatan jahat yang mereka lakukan. Dan juga agar ia dapat menimbulkan rasa syak wasangka. Ustaz, bunyi pelik Ustaz. Agar mereka dapat menimbulkan, ini kita kata memutarbelitkan Taurat. Saya pun dah terputar dah lidah saya Ustaz. Ya. Ayat ini dapat menimbulkan syak wasangka, ya, pada diri dan dada hati-hati orang yang beriman. Kerana apa? Bila orang yang beriman mendengar, mereka rasa macam ni ke ajaran Taurat? Kenapa tak berapa nak sama dengan Al-Quran, sedangkan bukankah Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam Taurat? Jadi ini adalah antara tujuan-tujuan kenapa orang Yahudi berbuat sedemikian. Jadi ini kita katakan satu perbuatan yang sangat hina, satu perbuatan yang sangat keji. Kalau ulama menyebutkan perubahan ini berlaku pada dua cara. Ya, kadang-kadang dia berlaku pada lafaz, ya tuan-tuan, di mana mereka menukar, yang saya sebutkan tadi, mereka menukarkan lafaz, tambah huruf ataupun tukar baris sehingga memberikan makna yang berlainan. Kadang-kadang dia berlaku dalam bentuk pentafsiran. Ini lebih bahaya. Pentafsiran. Contoh, ayat ini memberi maksud yang berlainan, tetapi mereka pula membawa ayat ini memberi maksud yang berlainan. Ya, dari segi mentafsirkan ayat. Jadi sebab itu tuan-tuan, inilah apa yang dilakukan oleh ulama Yahudi, di mana mereka mengubah tafsir ayat sehingga memberikan pemahaman yang berbeza, dan mereka katakan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna huwa min indillah. Dan mereka mengatakan bahawa inilah yang datangnya, yang mereka bacakan itu datangnya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh lihat betapa beraninya, betapa kurang hajarnya, betapa mereka sangat tidak menghormati kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mereka sangat tidak memuliakan kitab Taurat itu. Kerana bila mana mereka sendiri melakukan perubahan pada kitab Taurat, mereka mendakwa yang bukan-bukan ke atas Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka pergi mengatakan kepada umat Islam, mereka pergi mengatakan kepada bangsa Yahudi sendiri, ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyebut di dalam Al-Quran, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan siapakah yang lebih zalim berbanding dengan orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi perubahan tadi kita sebutkan, satu perubahan dari segi lafaz, maksudnya lafaz Taurat itu berubah, dan yang kedua adalah perubahan dari segi makna. Jadi ini menunjukkan apa yang kita faham. Wa yaquluna huwa min indillah
wa ma huwa min indillah, kan? Ini satu kita kata penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di awalnya litahsabuhu minal kitab, agar kamu menyangka bahawa ia daripada kitab. Apa Allah jawab? Wa ma huwa minal kitab. Ia bukannya daripada kitab tersebut. Kemudian wa yaquluna huwa min indillah. Mereka kata ini datangnya daripada Allah. Apa yang Allah jawab? Wa ma huwa min indillah. Allah menegaskan di situ 2 kali Allah cakap. Menunjukkan betapa Allah sangat-sangat murka kepada golongan ini. Kamu kata macam tu, bukan. Kamu kata macam ni, bukan juga. Kedua-dua apa yang kamu buat tu, dia bukan daripada kitab Taurat, dia bukannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lagi besar, menunjukkan sifat amanah yang tiada. Kita kata tidak amanah. Wa yaquluna 'alallahil kadhib wa hum ya'lamun. Mereka berkata pembohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka mengetahuinya. Ya Allah, ya Tuhanku, Ustaz, ini memang nampak sangat bagaimana kita kata penunggang agama lah, Ustaz. Inilah orang kata definisi penunggang agama yang sebenar. Mengubah-ubah isi Taurat itu untuk apa, Ustaz? Untuk supaya mereka dapat habuan dunia. Jadi seolah-olah ayat ini secara tidak langsung mentafsirkan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-77, menjual kehidupan ukhrawi demi mendapatkan habuan duniawi. Jadi orang-orang Yahudi, tuan-tuan, ulama-ulama mereka, sayangnya ini bukan dibuat oleh semua orang Yahudi, Ustaz. Kita rasa agak, yelah, kita marah, dalam masa yang sama kita agak kesian. Kerana kalau kita lihat pada ayat ini, wa inna minhum la fariqan, sekelompok. Maksudnya sekelompok yang mengubah kitab Taurat itu, tetapi kerana perbuatan sekelompok ini, ia memberi kesan kepada semua orang Yahudi. Kerana semua orang Yahudi itu mengikut apa yang dibuat oleh hanya sekelompok daripada mereka. Jadi sekelompok ini sangat-sangatlah jahat. Mereka mendakwa bahawa kitab ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendakwa bahawa makna ini adalah apa yang dimaksudkan di dalam Taurat, sedangkan mereka sedar bahawa ia adalah satu pembohongan. Dia berbeza, ya Ustaz. Kalau ibarat kata mereka tidak sengaja mentakwilkan ataupun mentafsirkan kitab Taurat sehingga menyalahi tanpa sengaja. Itu berbeza. Maksudnya kita faham di situ, kalau tak sengaja, kalau ada pihak yang lain datang membetulkan, berkemungkinan mereka akan berpatah balik. Tapi masalahnya, Ustaz, bila dia buat tu dengan sengaja. Jadi bila mana ada pihak lain yang datang untuk membetulkan, dalam kes ini kita boleh katakan Nabi SAW datang membetulkan kitab Taurat itu, maka di situ mereka akan berdefensif yang melebih. Mereka akan defensif. Kerana apa? Sebab nak cover, Ustaz. Nak cover. Kalau aku mengaku kantoi, kan? Berapa ramai orang Yahudi kat belakang ni yang follow. Jadi dia nak cover dia punya, apa kita katakan, dia punya perbuatan itu, maka mereka akan menjadi defensif dan mereka akan orang kata berada dalam satu keadaan, satu kedegilan yang sangat sukar untuk nak diubah. Ya tuan-tuan, ini seperti mana yang saya sebutkan tadi, menunjukkan satu, iaitu sangat tidak amanah mereka terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita boleh katakan juga bahawa agama Yahudi ini ditentukan oleh ulama mereka. Macam mana tu? Agama Yahudi, syariat Yahudi yang sepatutnya syariatnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita boleh kata bahawa syariat itu ditentukan oleh ulama mereka dan bukannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itulah kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah, ada menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi mengambil pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Lalu bila mana dikatakan kepada Nabi SAW sebut orang Yahudi tidak menyembah pendeta-pendeta itu sebagai Tuhan, kan? Nabi SAW menyebut, bukankah pendeta itu menghalalkan dan mengharamkan dan pengikut mereka hanya mengikuti? Mereka berkata, ya, kalau begitu mereka menyembah pendeta-pendeta mereka. Jadi inilah tuan-tuan bagaimana ia berlaku. Mengubah kitab Taurat sehingga memberikan satu syariat yang baru, lalu pengikut-pengikut mereka mengikut sahaja apa yang disebutkan oleh para pendeta Yahudi itu. Tuan-tuan, kita pergi terlebih dahulu kepada perkataan pilihan kita. Ya, sebab tadi kita duk sebut yalwun ni menarik ya. Yalwun, kan? Apa yang dimaksudkan dengan yalwun? Tuan-tuan, kita boleh lihat yalwun adalah
berasal daripada perkataan lawa, iaitu memutarbelitkan, menoleh dan memalingkan. Ia disebut sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran. Surah yang mengandungi perkataan ini antaranya ialah surah Ali Imran ayat 153, surah An-Nisa ayat 135 dan juga surah Al-Munafiqun iaitu ayat yang kelima. Ya, yalbuna alsinatahum, kalau dimaksudkan di dalam ayat ini mereka memutarbelitkan lidah mereka. Seolah-olahnya mereka memaksa. Mereka, maksud dia benda itu ada usaha di kalangan mereka. Ada usaha. Mereka berusaha untuk nak apa? Untuk nak mengubah kitab Taurat tersebut. Jadi kita faham tadi tuan-tuan, saya dah sebutkan bahawa daripada ayat ini kita boleh nampak bahawa bagaimana syariat ataupun agama orang Yahudi itu ditentukan oleh ulama mereka. Kita boleh sebut berdasarkan kepada ayat ini, kita boleh faham bahawa mereka menyedari bahawa kitab mereka telah diubah. Pendeta-pendeta Yahudi itu mereka menyedari bahawa kitab mereka telah terubah, namun mereka dengan degilnya cuba mengingkar. Tuan-tuan, kita berehat sebentar tuan-tuan. Rasa berat hari ni, agak berat sikit sebab duduk membantai, orang panggil, duduk membantai pendeta-pendeta Yahudi. Jadi kita berehat sebentar tuan-tuan. Kembali selepas ini, My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Hadis tu, ada hadis lain? Contoh lain kita boleh kongsikan? Yang kedua ialah mentaliti sebahagian masyarakat kita yang percaya bahawa pada malam 27 Ramadan, malam 27 likur, roh akan kembali. Ataupun di bulan Ramadan, roh-roh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat mereka, anak cucu mereka. Ini juga tidak ada asalnya. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita. Untuk bila tanya kenapa, kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan, okeylah. Tapi kalau dengan mempercayai, ada kepercayaan yang sebegitu bahawa untuk supaya malaikat senang datang ataupun roh datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, sebentar tadi kita dah dengar bagaimana tadabbur ayat yang ke-78 sebahagian, dan insya-Allah akan disambung lagi selepas ini insya-Allah. Namun sebelum itu, kita nak ulang kaji bacaan ataupun tajwid kita pada hari ini. Dan kita juga mengalu-alukan sekali lagi kedatangan di studio pada hari ini daripada kumpulan Helwa, Masjid Ar-Raudah, Kampung Parit, Masjid Pontian, Johor, Darut Ta'zim. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sihat belaka? Okey. InsyaAllah dah ready untuk nak mengaji hari ini? InsyaAllah. Okey, yang tu pakai tudung warna koko, insyaAllah kena baca. Kena baca seorang-seorang pakai mic, insyaAllah. Semua maksudnya pakai warna koko belaka, insyaAllah. Baik, tak lupakan kumpulan istiqamah kita yang jauh kat belakang tu. Okey, Alhamdulillah. Ayat 78 yang kita dah dengar tadabbur dan baca beberapa kali dengar tadi, kita nak lihat dahulu apakah ataupun tempat-tempat yang perlu kita beri perhatian. Kita lihat pada paparan kita yang pertama, iaitulah menyempurnakan hukum ikhfa syafawi pada kalimah tersebut, iaitulah al-sinatahum bil kitab, mim mati bertemu dengan ba. Okey. Yang mana sebelum tu kalimah ini tadi kita dah sebut tentang kalimah yalwuna pada perkataan pilihan. Yang mana kalimah itu kita kena berhati-hati ketika menyebutnya supaya dapat dijelaskan. Perkataan yalwuna, waw yang berbaris di depan, kemudian ada huruf waw yang mati pula. Mesti kita tetapkan ataupun tepatkan sebutan waw yang berbaris di depan, kerana waw tu baris depan, kemudian yang mati pun waw juga, huruf yang sama. Maka supaya kita nak elakkan berlaku kesalahan, maka kita jelaskan suara kita ketika menyebut waw yang berbaris di hadapan pada kalimah yalwuna. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Okey, 1, 2, mula. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ Sebelum tu ada huruf la fariqa yang berbaris di atas. Qaf itu huruf yang dibaca dengan tebal. Qa. Huruf qa. La fariqai. Jangan la fariqai. Kai. Kalau kita buka qaf tu, nipiskan qaf itu, dia akan jadi kaf lah. Tadi Dr. Haris sebut bagaimana kitab Taurah orang mengubah baris dan sebagainya. Al-Quran juga kalau kita mengubah sifat huruf ataupun makhrajnya, dia boleh bertukar huruf. Bila bertukar huruf, dia akan bertukar makna lah. Kan? Maknanya boleh juga berlaku penyelewengan makna kalau dengan baca yang salah. Walaupun kita tak niatlah sebagaimana golongan yang niat untuk nak mengubah Taurat dan Injil. Datang Nabi Isa membetulkan. Injil diubah, datang Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran membetulkan ada Al-Quran. Kalau orang ubah Quran, nak datangkan Nabi mana lagi? Kan? Allah tak, Nabi dah terakhir, Nabi Muhammad SAW. Maka kita berusaha untuk menjaga kalam Allah Subhanahu Wa Taala baik dari sudut bacaannya, dan kita nak cuba memahami Al-Quran. Mudah-mudahan dapat dalam panduan kehidupan kita. Baik, fokus pada ayat yang 78. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ
maknanya ada idgham lah dekat situ. La fariqan. Asal dia qan. Jadi qai. La fari. Macam janggal sikit kita nak masukkan qaf yang tebal baris di atas tu dalam huruf ya menjadi idgham. Idgham apa kat situ? Idgham bila gunnah ke idgham mithlain? Sudah. Tak ada yang jawapan, tak ada. Tak ada dalam pilihan. Idgham? Masya Allah, idgham ma'al gunnah. Soalan Ustaz tu. Itulah. Tapi dia orang jawab betul kok Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita percaya masyarakat sekarang dekat dengan Quran. Kalau hukum 5 tu Ustaz, kita sebut hukum 5 kan. Nun mati, mim mati dan sebagainya tu dah ada dalam, kita kata apa, dalam ingatan ataupun kita belajar sejak daripada kecil lagi kan. Alhamdulillah. Okey, sekali lagi. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Okay, jangan kai ya. Kai, qoi, qoi. Masuk dalam ya. Tanwin tu dimasuk ke dalam ya. Qan, nun itu dimasuk ke dalam ya. Dan juga dimasuk ke dalam hidung pada gunnah. Maksudnya dua-dua serentak. Bukan kita masuk hidung dulu baru masuk ya. La fariqan. Bukan. Ataupun masuk ya dulu baru masuk hidung. La fariqain. Dengung masuk, mana ada dua corong suara. Corong hidung, dengung, gunnah itu, dan corong mulut dimasukkan ke dalam ya itu. Qai, ya di mana? Di tengah lidah kita berfungsi. La fariqan yalwuna alsinatahum. Satu, dua, daripada awal. Wa inna minhum. Satu, dua, mula. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaqulun. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah. وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Baik, dalam ayat yang ke-78 ini juga kita kena berhati-hati kerana ada perkataan-perkataan yang berulang-ulang. Contoh perkataan Alkitab saja ada 3 perkataan Alkitab dalam ayat 78 ini. Ada wama huwa minal kitab, wa yaqulun, wama huwa. Ada beberapa kali diulang supaya kita tidak tertukar antara satu sama lain perkataan-perkataan itu. Okey. Dan pada ayat yang juga al-sinatahum, mim mati bertemu dengan ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kita membacanya dengan dengung. Mim itu dimatikan dan didengungkan
kerana bertemu dengan huruf ba. Alsinatahum bil kitab. Contoh. Okey, kita baca pada ayat yang awal tadi. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua di kalangan hamba yang memelihara, yang menjaga kitab Allah Subhanahu Wa Taala baik dari sudut bacaan, hafalan dan pemahaman Al-Quran. Allahumma amin. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وارزقنا تلاوته. Yahudi ni dia banyak kubu-kubu dia. Dia banyak kubu-kubunya, jadi Rasulullah tak boleh nak masuk, tentera Islam tak boleh nak masuk. Akhirnya Rasulullah kata la atiyanna rayata ghadan ila rajulin yuhibbullahu yuhibbu. Rasulullah kata aku akan bagi bendera ni kepada seorang lelaki yang lelaki ni akan menembusi kubu Khaybar tadi, dan dia adalah seorang lelaki yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua sahabat tertanya-tanya siapa lelaki yang Rasulullah puji macam tu, disayangi Allah dan Rasul ni tadi. Kalau tak silap saya dalam riwayat, Umar pun datang dalam keadaan macam nak tinggikan diri dia ataupun menjengkit, kalau tak silap saya, tinggikan diri supaya Rasulullah nampak dia dulu. Rasulullah nampak dia dulu. Tetapi bila semua sahabat dah kumpul, Rasulullah kata Aina Ali, mana Saidina Ali, mana Ali? Lalu Rasul pun kalau tak silap saya ketika itu istaka bi'ainihi, Saidina Ali tengah sakit mata, lalu Rasul hembuskan atau beludahkan pada matanya elok, dan Saidina Ali lah yang memegang bendera menuju ke arah tentera Khaybar ataupun ke arah kubu Khaybar, membuka kubu-kubu yang telah tertutup, maknanya susah tentera Islam nak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah diperdengarkan dan telah diajarkan mengenai hukum tajwid sebentar tadi. Dan saya tertarik dengan satu poin, satu perkara yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, iaitu pentingnya kita untuk menjaga tajwid di dalam pembacaan Al-Quran. Kerana apa? Kerana jika kita tidak menjaga tajwid, kita tidak menjaga makhraj, kita terlepas huruf, terutama sekali kalau kita terlepas huruf, ditakuti ia akan mengubah makna Al-Quran. Jadi sebagaimana orang ulama Yahudi dahulu mereka mengubah kitab Taurat, kita tak nak terbuat perkara yang sama. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab.
Mungkin ada di kalangan kita yang mungkin dia nak baca laju, Ustaz. Dia baca wa inna minhum la fariqan yalbuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa huwa minal kitab. Tertinggal ma. Bila tertinggal ma tu tuan-tuan, maka dia memberi satu impak yang sangat besar pada makna. Kerana Allah mengatakan di sini, mereka menukar kitab Taurat agar kamu menyangka apa yang mereka tukar itu adalah daripada kitab Taurat, sedang ia bukan daripada kitab Taurat. Tapi kalau kita tertinggal ma sahaja, mereka menukar kitab Taurat agar kamu menyangka ia daripada kitab Taurat dan ia memang daripada kitab Taurat. Kita ubah makna tu 100%. Kita ubah. Daripada negatif kepada positif. Jadi ini sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Kalau kita baca Al-Quran, hendaklah kita menjaga tajwid kita dan jangan sesekali terlepas huruf. Kan? Saya teringat dulu Ustaz, saya pernah solat di satu masjid, imam dia baca wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah. Yang mana ayat ni menceritakan tentang orang musyrikin. Yang mana bila mana dikatakan kepada orang musyrikin, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan hari kiamat itu tidak ada sebarang keraguan padanya, kamu orang musyrikin berkata, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Tok Imam Ustaz, tertinggal kultum. Tertinggal kultum. Bila tertinggal kultum, maknanya dia terus berubah menjadi, bila mana dikatakan kepada mereka bahawa janji Allah itu adalah benar dan hari kiamat itu akan tiba, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Kita pula yang cakap kita tak tahu apa itu hari kiamat. Seolah-olah kata musyrikin itu dinasabkan kepada kita. Hanya kerana apa? Hanya kerana tertinggal satu kalimah kecil, iaitu kultum. Saya bagi satu lagi contoh. Kalau tuan-tuan kita buka surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Ini contoh, daripada contoh-contoh ini, kita akan faham bagaimana ulama Yahudi terdahulu, mereka mengubah kitab Taurat, dan kalau ia berlaku pada Quran, ia akan memberi impak yang sama. Di dalam surah At-Taubah, pada muka surat 187, ada satu ayat yang sangat menarik. Iaitu Allah menyebut pada ayat yang ke nombor 3. Ayat nombor 3, saya bagi peluang pada tuan-tuan di rumah dan juga penonton di studio untuk bukalah muka surat 187. Di mana ayat yang ketiga Allah berfirman, dan satu pengisytiharan, pemberitahuan daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada orang musyrik. Itu terjemahan yang sebenar. Kalau kita baca wa rasuluhu dengan dhammah pada huruf lam. Kalau saya ubah sikit saja, saya ubah wa rasulihi. Saya ubah contoh, ini bukan daripada Quran semestinya, tapi untuk memberi contoh kepada tuan-tuan, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Kalau saya ubah, apa jadi maksud dia? Maksud dia Allah berlepas diri daripada orang musyrikin dan Allah juga berlepas diri daripada Rasul. Nampak dia? Maksud dia, apa yang Rasul sampaikan kepada kita bukannya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kerana kita mengubah satu baris, daripada dhammah bertukar menjadi kasrah, seluruh ayat itu berubah menjadi makna yang berbeza. Jadi tuan-tuan, sebab itulah pentingnya bila kita baca Al-Quran, perhatikan tajwid betul-betul, perhatikan juga baris, jangan sesekali tertinggal kalimah. Kerana ini selalu terjadi, terutama sekali mereka yang menghafal Al-Quran. Mereka yang menghafal Al-Quran nak baca cepat sangat, cepat baca, terubah makna. Yang ni selalu berlaku. Kadang-kadang berlaku kat student saya juga Ustaz. Baca terubah makna. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, besar kesalahan ni. Saya kata, lain kali bila baca, perhatikan betul-betul. Kalau bagi mereka yang nak menghafal Al-Quran, baca terlebih dahulu. Talaqi. Apakah cara bacaan yang betul, kemudian barulah kita menghafal. Baik tuan-tuan, sekarang kita kembali kepada ayat tadi, ayat yang ke-78, untuk melengkapkan lagi pemahaman kita terhadap ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Kita telah mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa syariat Taurat itu ditentukan oleh ulama mereka. Menunjukkan kepada bagaimana kita katakan tadi syariat Taurat itu ditentukan oleh ulama mereka, bagaimana ulama mereka sendiri menyedari
bahawa kitab Taurat itu telah diubah. Dan yang ketiga yang mungkin saya nak tambah kepada tuan-tuan, menunjukkan betapa lemahnya ulama-ulama golongan Yahudi. Mereka sangat mudah terpengaruh dengan nikmat dunia sehingga kan mereka sanggup mengorbankan prinsip agama. Ya tuan-tuan, kerana nakkan kepada kekayaan, nakkan kepada kedudukan, korbankan segala apa yang ada di dalam agama. Jadi ini satu pelajaran yang patut kita belajar tuan-tuan. Kalau tadi kita belajar kepentingan menjaga ilmu tajwid, sekarang kita belajar bahawa Al-Quran ini perlu disampaikan. Ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW perlu disampaikan seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Janganlah kita mengubah apa yang ada di dalam Al-Quran kerana hendak mengikut kemahuan dan kehendak masyarakat. Janganlah kita cari dalil dalam Quran ini untuk nak membenarkan konsep. Jangan tuan-tuan. Ya, nak mencari dalil di dalam Al-Quran nak membenarkan riba. Kita cuba pusing dalam Al-Quran ini kerana apa? Kita nak cari dalil yang membenarkan minum arak. Al-Quran ini tuan-tuan, kalau kita katalah kita nak putar belit, ada cara dia. Ada cara dia. Ya, putar belit Quran supaya menyokong apa yang kita nak daripada hawa nafsu kita. Tetapi itu bukanlah apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Perintah Allah kepada kita adalah supaya kita menjunjung ajaran Al-Quran. Adalah supaya kita beramal dengan panduan Al-Quran. Ittabi'ul Quran wala yattabi'annakumul Quran. Apa maksud dia? Ikutlah Al-Quran, janganlah Quran yang ikut kamu. Kan? Hanya kerana kamu nakkan sesuatu, kamu bengkokkan ayat itu pemahaman, kamu bengkokkan makna sampailah ayat itu seolah-olah menyokong apa yang kamu nak. Sebagai contoh, banyak contoh kita. Kan? Tetapi orang kata dengan contoh, jelaslah satu perkara. Contoh seseorang itu dia tak nak solat. Malah nak solat. Kan? Jadi ustaz dia pun datang, kata apa, kamu kena solat. Ustaz dia pun keluarlah kayu sakti. Kan? Nak rotan dia. Sebab apa? Sebab kena solat. Kan? Kemudian dia pun kata apa, ustaz, la ikraha fiddin ustaz. Kan? Maksud dia apa? Ustaz, tiada paksaan dalam agama. Kan? Akhirnya ustaz itu daripada nak rotan sekali, rotan 3 kali. Sebab apa? Yang pertama, sebab tak solat. Yang kedua, sebab salah bawa dalil. Kan? Jadi pendek kata, kalaulah kita nak menggunakan Al-Quran untuk membengkokkan nusus agar ia mengikut hawa nafsu kita, kita boleh buat. Ada cara dia. Tetapi itu bukanlah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Kemudian, kita jangan mudah tunduk kepada kehendak masyarakat. Jangan hanya kerana kita nak mengikut apa yang viral, kita nak mengikut apa yang menjadi amalan masyarakat, kita kata, oh boleh. Tak boleh. Ulama adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak boleh, kata tak boleh. Jangan mudah tunduk. Kita takut kepada Allah dan tidak takut kepada manusia. Biarlah seluruh manusia membenci kita asalkan Allah Subhanahu Wa Taala meredai diri kita. Jadi kita lihat terlebih dahulu kepada resolusi kita pada hari ini, tuan-tuan. Boleh lihat di kaca TV. Yang pertama sekali adalah sebarkan ilmu Al-Quran tanpa tokok tambahnya. Tanpa tokok tambah ilmunya. Itu yang kita katakan tadi. Jangan bengkokkan nas Al-Quran semata-mata nak ikut hawa nafsu kita. Yang kedua, usah menipu atas nama agama untuk raih populariti. Kita bawalah hadis-hadis yang maudhu' Ustaz. Bawa hadis yang maudhu', bawa pemahaman ayat yang pelik. Sebab apa? Supaya kita viral. Jangan tuan-tuan. Dan yang ketiga, berani sampaikan perkara yang benar kepada masyarakat walaupun ia adalah pahit. Ya tuan-tuan, jadi alhamdulillah inilah resolusi kita. Moga kita berpegang kepada panduan yang baru kita sebutkan sebentar tadi dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, itulah kupasan bacaan kita daripada surah Ali Imran ayat yang ke-78 sebentar tadi.
Dan insya-Allah mudah-mudahan ayat yang kita baca, yang kita hafal, yang kita cuba memahami maknanya benar-benar masuk dalam jiwa kita, agar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sentiasa berpegang dengan kebenaran Al-Quran. Dan inilah satu kitab yang akan menyelamatkan manusia daripada kesesatan, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi, dan untuk itu saya mengajak semua sahabat-sahabat untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Boleh imbas ataupun scan QR code yang disediakan untuk memudahkan urusan kita. Kita nak syiarkan Al-Quran ke seluruh alam, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Sehingga bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين